Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni data di Bitcoin tu nampak satu data bullish yang menarik untuk kita monitorkan untuk expectation short term bullish. Sebab apa? Berdasarkan 4 year cycle, yes kita tahu untuk tahun ni kita expectationkan Bitcoin akan bottom ke area 20k. So apa adakah ini adalah kuartal peluang untuk Bitcoin at least return balik ke kawasan punya major resistance iaitu kawasan 55 ke 60k sebelum ujung tahun kita jatuh dalam kawasan 20k. So apakah data tu nanti tu akan tunjukkan untuk anda di chart untuk anda tahu apakah keadaan dan apakah momentum Bitcoin currently untuk market dan apakah efek untuk kenaikan semalam di dalam Bitcoin. So guys, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah coin market cap. Masa macam kita tengok dulu di market cap, total market cap berada di 1.86, volume yang tinggi semalam iaitu 100 bilion, kemudian BTC naik hampir 42 iaitu 41.2, Ethereum juga naik daripada 19.3 ke 19.5. So ini kita tengok kenaikan dalam Bitcoin dan Ethereum. So ini semalam kita expectation untuk kenaikan dalam total market adalah di effect di Bitcoin dan juga altcoin. So ini sama-sama naik, Bitcoin naik, altcoin juga melakukan kenaikan. So secara summary peningkatan semalam kita tak banyak pun 1.65, tapi volume increase hampir 80% iaitu 77.9, BTC dominan meningkat hampir 0.15%. So harga untuk pagi ini, so Bitcoin berada di 40.4 sebelum kita drop hampir 38. Dan dah kita dah 40.47, 2.35%. Untuk Ethereum daripada 29 ke 3 29k ke 3k iaitu 3.03%. Lain-lain coin kita tengok ada yang melakukan peningkatan yang banyak agak. Luna hampir 7%, Sol hampir 2%. Kita tengok lain-lain chart, lain-lain coin Cardano hampir juga hampir 1.3% iaitu 1.24. Cardano pula Dogecoin hampir 19%. Kemudian adakah lagi coin tu expected altcoin turut melakukan peningkatan. So apapun pergerakan semalam, aku kata trigger tu punya sedikit bullish momentum. Apapun nanti tu akan tunjukkan anda kenapa tu nampak bullish momentum. Apapun kita akan check lagi. Untuk short term mungkin kita akan ada another leg ke bawah sebelum kita continue. Apapun data yang dapat di chart ini adalah menentukan adakah possible untuk kita bounce ke 50-60 berdasarkan data yang Zul sharekan nanti. So apa, let's go kita pergi ke Fear and Index dulu. So Fear and Index kita berada di extreme fear. So normally macam bila kita berada di extreme fear, price ada expectation boleh melakukan peningkatan. Tapi semua expectation dah long term ataupun short term, kita akan tengok di chart nanti. So let's go kita pergi ke chart. So inilah Bitcoin USDT. So apa yang sebelum ni? Untuk semalam Zul expectation kan jatuh ke kawasan hampir 30. Kita dah letak pun aku kata buy limit di Bybit iaitu 3 kawasan ni. Apa-apa price dah aku kata buat first reaction dengan kawasan Zul punya 38 iaitu horizontal support dan terus melakukan kenaikan. So kenaikan ini dah pun trigger satu trendline. So kita boleh katakan untuk pergerakan ni bear flag yang untuk short term ini. So apapun price target consider kita bolehkan point breaking tu walaupun tak sampai target tapi expected dah kata almost kita boleh cancel yang ni. Sebab apa? Zul akan monitor satu lagi pergerakan iaitu expectation kita nampak pergerakan bullish. Apa itu bullish? Zul nampak satu channel yang jatuh. So expected yang ni, expected kita akan buat satu channel. So macam mana Zul nampak channel ni? So sama ada nak buat macam Zul ni, Zul dah draw kan satu line tengah dan dua. Nak kita expected dah breakout ni. Breakout ni expectation kita breakout, aku kata nanti Zul akan draw balik ke channel tu untuk anda tengok to hard to swing low. So yang ni sebab tu juga Zul letak aku kata custom buy tu. Sebab apa? Zul expectation untuk price at least touch kita punya bottom channel ni kemudian baru rebound. Tapi pun dia tak touch, dia terus rebound. So apapun normal untuk market, kita tak selalunya kita dapat tangkap di betul-betul di harga price. So apapun price dah melakukan peningkatan, currently price breakout middle tengah menjaga expectation untuk falling channel adalah pergerakan bullish ataupun pergerakan expectation dia akan breakout ke atas untuk price momentum untuk regain balik aku kata bullish momentum. So kali ni kita tengok pergerakan tu berada di bawah, kita akan expect price tu more drop bawah. Now price dah kembali atas balik kawasan ni. So ini sama juga di RSI, kita tengok RSI dah return balik atas 50. So ini kita expect price akan melakukan kenaikan. Cuma stop RSI dah berada overbought. So ini kita expect mungkin akan ada sedikit sideways untuk at least sampai ke kawasan ni sebelum dia ada rejection balik. So kena breakout ni, yes kita ada lagi bearish resistance kat sini iaitu resistance yang kuat. Expect dia boleh balik rebound ke kawasan
masuk balik ke, barulah dia akan rebound balik ke kawasan kita punya line merah. So ini nanti inilah kawasan kita buy untuk currently dan pump. Biarkan buat apa, yang pump ini akan bagi profit kepada kita punya kata account yang holding untuk long term. So apakah pergerakan Bitcoin next? So inilah pergerakan yang Zul expectation boleh channel. So expectation dia akan bounce ini, mungkin dia akan kembali rejection tu mungkin akan bawah ni. Zul tak expected dia boleh berlaku bawah ni. Sebab apa, kalau kita more ke bawah ini, so meaning kita dah breakout line merah ni. So breakout line merah ni adalah expectation kita akan more down ke bawah 33. So meaning untuk currently kita berada good support ataupun good aku kata holding untuk bullish, iaitu as per di kawasan 38k, iaitu 38.3 ke 37.8. So meaning kita tengok di manakah net position untuk kita expectation ambil peluang buy bila price itu bounce balik ke bawah. So untuk kali ni Zul ada satu tengok cara untuk ambil expectation, untuk tengok line aku channel. So nanti Zul akan ubah kan daripada candlestick, Zul akan buat line. So kita nampak line ni, kemudian kita boleh draw satu channel yang expectation lebih tepat. So kalau ikutkan channel ni, ini adalah berdasarkan open dan close market. So kita akan ambil bawah ni, low ini dan low ini, kita akan tengok tarik. So kita akan nampak satu lagi hidden channel. So hidden channel ni expectation apa, price ini buat betul-betul reaction. Kita tengok touch, satu touch, dua touch, tiga touch dan kita bounce. Now expectation kita expected price tu akan boleh untuk pump ni berdasarkan RSI ataupun dah return atas 50. So kita expected price ni atas. So ini kita expected price tu boleh sampai ke kawasan ni, selain tadi sebelum dia melakukan sedikit lagi correction. So correction yang expected ni barulah kita akan buy balik. Sebab apa? Berdasarkan Fibonacci swing high to swing low, kita akan return balik untuk retest support. So ini kita pergi, barulah kita akan expected price tu akan melakukan untuk breakout kita akan expected sampai ke resistance. So inilah kawasan kita major take profit. Sebab apa? Sebenarnya price tu sampai ke kawasan ni, so ingat kita masih ada lagi long term punya bearish pattern, iaitu nanti tu akan terangkan. So untuk anda faham tu price ini expectation kalau dia kata breakout tu expectation boleh sampai ke kawasan line merah ni. Kenapa ada line merah ni? So untuk long term dia akan buat ganas. So kita ada still lagi kita terperangkap dalam bear flag yang besar, iaitu pergerakan daripada downtrend buat bear flag. So expectation ni ialah kita expected sampai kawasan ni, dan bila sampai kawasan ni kita ada expectation boleh price itu breakout ke bawah untuk sampai ke 20. Tapi apa pun yang tu expectation boleh berlaku ni sebelum hujung tahun, expectation boleh Bitcoin melakukan pergerakan aku kata bull trap, iaitu breakout kita punya aku kata bear pattern untuk sampai ke kawasan 56.1, kemudian return balik kawasan ni, barulah kita breakout ke kawasan 26 ke 20k untuk sideways sampai tahun 2024 untuk kita bearish market. Kemudian tahun 2025 barulah kita akan ada good pump balik untuk buat high baru lebih pada 100k. So ingat, untuk pergerakan ni kita still lagi untuk pergerakan bearish, untuk pergerakan bearish bear flag kita untuk expectation price ke 26 masih ada, belum lagi kita kata failkan pergerakan ni. So apa-apa pun untuk kawasan ni kita ada expectation untuk price ini bounce balik ke kawasan ni. Sampai mana untuk currently kita akan monitor dia punya channel ni, iaitu channel ni untuk pergerakan. So sama ada kita nak pakai channel ni ataupun ni, so boleh, dua-dua boleh. Anda nak pakai channel yang ini pun boleh, ataupun nak pakai channel melalui candle pun boleh. So normally tu pakai yang candle. So meaning kita akan monitor dua pergerakan ni. So satu channel yang kata di menggunakan candle tu akan drawkan secara trend line, iaitu line hijau, line putus-putus dan line hijau bawah ni. So expected ini bila aku kata channel hijau ni adalah menandakan bull pattern untuk expectation naik ke atas. So untuk yang ni kita akan draw untuk close and open. So now expectation, yes kita dah miss buy tak masalah, kita akan biarkan miss buy tak masalah. Duit itu kita bersimpan untuk kata long term punya line buy. Currently kita layan dulu untuk pump ini untuk regain balik volume kita yang dah hilang expected di spot kita punya trading. So di spot ataupun di account 2030 adalah holding portfolio tu ada expected dah holding lagi dalam 45k, iaitu dah keluar ambil profit sikit 5k. So now berada 45k, now expected dia akan regain balik untuk altcoin yang lain. So now pergerakan now kita expected price akan sampai ke kawasan ni sebelum berlaku rejection, dan rejection tu nantilah kita akan melakukan pembelian untuk expected short term trade, iaitu kita akan buy, kemudian expectation dia breakout kita akan ambil TP di kawasan atas ni untuk expectation more kata long term ataupun more medium long term, expectation price tu boleh rebound balik kawasan ni sebelum dia melakukan more kenaikan untuk 50-60. Dan untuk expectation untuk hujung tahun kita akan berada di bottom price, iaitu dalam 20 ke 26k. Sebab apa? Disebabkan sebab ada di orang komen, ada yang tanya Zul, expectation apakah untuk jangkaan ke kuartal panjang dan agaknya bila price nak naik. So berdasarkan ni anda perlu tengok Zul punya
aku kata analysis di tu punya untuk 4 year circle. So anda kalau anda tekan playlist, anda akan nampak tu punya yang ni tu banyak playlist. So yang ni ialah 4 year circle. Nanti tu akan letakkan link di atas ni, anda boleh tengok iaitu 4 year circle ni. Anda boleh tengok, sekiranya anda tengok video 4 year circle ni, anda akan faham apakah pergerakan short term dan long term untuk Bitcoin, especially untuk tahun ni, permulaan tahun ni iaitu tahun 22. Berdasarkan 4 year circle, kita expected kita akan bearish market. Tahun 22 kita akan ada retrace ke higher height. So higher height tu sampai mana? Higher height kita berada expectation ke 55-60k sebelum kita berlaku rejection. Untuk end of the year, bottom kita akan sampai price dalam 26 ke 14k, iaitu kawasan kita punya, kita akan buy kuartal banyak, expected buy weekly, buy monthly, untuk sampailah tahun 2025 baru expected price tu akan melakukan kenaikan. So untuk currently, kenapa tu tak close lagi tu punya position di tu punya holding portfolio, lah disebabkan Zul expectation untuk price akan ada lagi untuk expectation sampai ke kawasan ni sebelum dia betul-betul berlaku ke dalam bearish market untuk bottom di 26. Sekiranya price tak melakukan pergerakan tu, tak masalah, price tu terus drop, biarkan Zul akan holding saja dan Zul akan tambah dana baru bila price sampai kawasan ni. So apa yang Zul ada, Zul akan hold saja asset itu untuk long term punya movement. So guys, itulah pergerakan Bitcoin yang tu nampakkan kan pergerakan bullish. So expectation now kita ada price bounce. So dah expected untuk dia berlakukan bounce. Cuma kita tak dapat position buy di bawah ni sebab apa, ikutkan tu punya limit pun di kawasan 378. So expectation untuk dia buat reaction dengan, sometimes kita tengok price kita buat reaction dengan, aku kata open dan close candle. Kadang-kadang price kita tengok buat reaction dengan quarter weight ataupun kita tengok kata shadow. So apapun kali ni dia buat reaction dengan close and opening, tak masalah kita miss. Ataupun kita miss kali tak bermakna kita miss sekuata semua line entry. So pun next entry kita akan catch up iaitu bila price itu sampai di kawasan ni. Sebab apa, kita nampak dah bullish pattern signal ni. So expectation price akan mula start berlakukan ke atas. So untuk ini kita akan tengok expectation boleh berlaku double bottom iaitu yang ni. So normally kita nak tengok dia breakout yang ni. So meaning kita akan biar dulu kenaikan. So normally bila breakout kita boleh buy kawasan ni, ataupun kita expected dia sampai kawasan ni berlaku reaction, kita akan buy di kawasan ni sebelum expectation untuk dia naik atas lagi, ataupun price tu boleh bottom up ataupun touch lagi kawasan ni. So sekiranya apa yang terbaik, tu takkan buy kawasan ni, untuk short term kita mencerit di Bybit. So akan tunggu position di bawah ni. Sekiranya price tu naik ke atas dan fail balik kawasan ni, ini bermakna kita akan kita akan dah test 1, 2, 3. So meaning good untuk dia rebound expectation berdasarkan kuartal more large punya pergerakan kuartal bear flag untuk expectation dia naik balik ke kawasan 55. Ataupun sekiranya kita breakout, kita boleh exit market kawasan ni. Sebab apa, breakout line merah ni kita expected price akan beri ke net support 33k. So untuk currently pergerakan bull malam, bear malam dah complete untuk price target. Now kita nampak signal yang bullish untuk pergerakan Bitcoin. Untuk perjalanan kita untuk kata kita target iaitu high low. Kata bukan yellow, yes high low untuk resistance iaitu kawasan 50 dan 60k. So mungkin ini permulaan. Walaupun sekiranya dia terus naik, kita akan layan kita punya portfolio kita akan regain. Hopefully kita akan ada small position untuk short term trade untuk di Bybit, untuk expect kita buy dan keluar market, dan kena jatuh lagi kita buy dan keluar market. So itulah expectation Zul untuk next target. So apa yang ni kita akan monitor. Ataupun untuk pagi ni kita nampak sedikit bullish momentum. Apapun pergerakan ni, ingat hujung tahun ni. Dan ada yang ingatkan tu di ruangan komen, sebab apa, dia kata hari Jumaat ni lah last month Friday. So memang expected kita akan quarter future trade akan close. So ini ada boleh berlaku impact yang besar, iaitu sama ada price tu akan melakukan pump dan dropping. Selalunya bila hujung bulan hari Jumaat terakhir, kita akan seperti akan berlaku quarter correction. Tu ini apa berlaku pergerakan ni boleh sampai kawasan ni, dan kita boleh nampak correction tu ke kawasan ni untuk opportunity short term buy untuk expected kita naik keluar market, dan expected kita breakout kita akan expected price tu boleh sampai kawasan ni sebelum kita ada major resistance untuk mungkin dia akan correction, dan kena breakout balik atas ni barulah kita akan nampak price tu boleh pergi ke kawasan 52 dan ke atas. So now kalau ikutkan minggu lepas kita dah bullish tu, untuk hari ni kita dah print satu bullish momentum untuk expectation rebound. So rebound tu tak boleh kata kita tak expected dia boleh sampai higher high, tapi untuk short term movement daripada kawasan ni, untuk ni at least kita boleh take profit, ambil juga profit. So ingat, walaupun dalam bearish market kita tak sepertinya kita tak boleh buat duit, dalam bearish market pun kita boleh buat duit untuk identify short term movement pergerakan buy TP
exit market dan sekiranya drop lagi, kita tengok di support, kita buy dan ada sikit retracement, kita ada bound, kita akan boleh TP balik untuk short term punya movement. So apapun untuk kali ni kita miss buy ataupun biarkan price naik, nanti Zul akan sharekan balik dari manakah good position buy menjadi tadi. Seperti Zul akan tunggu kawasan ni dan rebound nanti barulah Zul akan buy balik, dan best position adalah di kawasan bawah ini. So untuk expected dia boleh drop balik kawasan ni sebelum dia berlaku rebound. Sebab apa? Kita belum touch lagi kawasan ni. So kalau kita ikutkan, pada possibility juga dia dah touch kawasan ni berdasarkan kita close and open candle. So nanti tu akan tukar balik candle ni daripada line, kemudian kita akan draw satu channel untuk yang ni daripada low ini ke low ini. Yes, kita tengok price itu almost buat reaction tu yang ni. So untuk di bawah ni kita tengok price tu masih lagi belum touch. So meaning kita ada possibility lagi untuk dia naik kawasan ni dan berlaku. Siapa yang ada buy kawasan ni, anda boleh ready untuk take profit dalam around kawasan trendline ni. So meaning kita ada expectation kita akan mungkin ada akan satu lagi kuartal peluang, iaitu ikutkan awal bulan 5 nanti 3 dan 4 iaitu hari raya kita, expected Fed meeting. So expected price akan buat drop one more time untuk touch kawasan ni, dan gitulah kawasan penentuan sama ada price nak rebound ataupun price breakout. Kalau price breakout ini kita akan tunggu di kawasan 33k. Sekiranya price rebound, kita akan masuk opportunity untuk ni short term buy. Dan kita tengok ke naik, kita akan profit. Kekinian drop, kita drop lagi sikit, kita akan close dan kita akan tunggu di net resistance iaitu di net support itu di 33k. So itulah pergerakan kuartal Bitcoin untuk ni. So yang meaning untuk currently untuk position ni Zul akan close dulu, iaitu position di Bybit Zul akan close dulu, dan Zul akan tengok balik di manakah net position buy. Sekiranya ada nanti Zul akan share balik di Discord channel macam biasa. Zul akan share balik di Discord channel untuk pergerakan Bitcoin, manakah best position untuk short term punya kita untuk trade, iaitu trade di spot. Anda nak guna short term entry buy tu pun untuk di leverage pun boleh, terpulang mana lah, tapi Zul tak gunalah untuk trade leverage. Zul hanya trade untuk di spot untuk short term. So guys, Zul rasa itu saja untuk pagi ni. Untuk analisis untuk pagi ni pun di Bitcoin adalah pergerakan expected kita dah tanda tingkat bullish to good untuk kita rebound. So pun itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So sekiranya ada permintaan sebarang untuk tengok coin anda, boleh type di ruang komen. Nanti aku akan baca dan aku akan buat review untuk net review. So guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.